Assalamualaikum, selamat petang pada semua. Apa khabar? Baik, petang ni kita akan teruskan satu lagi perbincangan berkaitan dengan bedah buku baru. Dan buku petang ni pada saya memang satu buku yang cukup menarik, yang harganya pun tak mahal, dan buku ini sangat relevan kepada bidang pendidikan. Baik, saya kenalkan bukunya. Ini bukunya. Ini satu buku yang masih baru, buku yang bertajuk Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelaksanaannya Pasca 2020. Dan buku ini adalah satu edisi semakan yang telah ditambah baik daripada buku yang cetakan sebelumnya, dan buku ini adalah buku sentingan daripada Profesor Zulkifli Abdul Razak dan juga Profesor Rosnani Hashim. Dan buku ini diterbitkan oleh Universiti Islam Antarabangsa IUM Press. Dan buku ini menarik sebab telah memenangi hadiah pemenang anugerah buku negara pada tahun 2019 di bawah kategori perdana. Jadi secara umumnya, sebagai satu permulaan, ini adalah satu buku yang cukup baik, cukup berkualiti, dan buku ini telah ditulis oleh sekumpulan ahli akademik yang saya rasa cukup berpengalaman, pakar dan mengetahui apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, buku ini setebal 413 muka surat, satu buku yang agak tebal, ditulis dalam bahasa Melayu sepenuhnya, dan buku ini telah ditulis oleh sekumpulan ahli akademik dan juga pengamal pendidikan, pentadbir pendidikan, pengurus pendidikan, dan buku ini adalah setebal sebanyak 413 muka surat dan mempunyai 21 bab keseluruhannya yang telah dibahagikan kepada 6 tema utama. Tema yang pertama adalah berkaitan konsep, sejarah dan peranan falsafah pendidikan kebangsaan. Tema yang kedua, amalan dan pengalaman pendidikan bersama falsafah pendidikan kebangsaan. Tema yang ketiga, cabaran terhadap pendidikan pasca 2020. Tema keempat, falsafah pendidikan kebangsaan dan cabaran pendidikan masyarakat majmuk. Tema yang kelima, falsafah pendidikan kebangsaan dan impaknya pada pembangunan sosial. Tema yang keenam dan terakhir adalah falsafah pendidikan kebangsaan dan pasca 2020. Dan ditulis oleh sebegitu ramai pakar-pakar pendidikan. Mungkin saya boleh namakan beberapa orang sebagai rujukan kita. Misalnya di dalam bab yang pertama ditulis oleh Wan Muhammad Zahid Wan Nordin. Kita kenal siapa dia. Beliau adalah bekas ketua pengarah pendidikan. Begitu juga dengan Zulkifli Abdul Razak, seorang profesor di IUM. Begitu juga dengan Profesor Datuk Osman Bakar, Sufian Husin, Profesor Sufian Husin, Ibrahim Ahmad Bajunid, Profesor Rosnani Hashim, Hayati Ismail. Ini beberapa nama yang kita memang kenal, yang sentiasa memberikan pandangan dan kepakaran mereka dalam bidang pendidikan negara. Begitu juga dengan bekas pengarah pendidikan Amin Senin, Profesor Siva Murigan, Profesor Teo Kok Siong, Profesor Datuk Sri Awang Sarian, Profesor Muhammad Saleh, dan banyak lagi nama-nama lain yang saya percaya telah menulis dengan begitu baik, dan bila saya baca kembali, saya begitu asyik sebenarnya meneliti pandangan-pandangan mereka berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik. Secara umumnya buku ini adalah sebuah buku yang cukup baik. Buku ini boleh dianggap sebagai teks untuk kita memahami falsafah pendidikan kebangsaan khususnya pasca 2020. Dan sesuai dengan tajuknya, Pentafsiran Baharu, ini merupakan satu pemikiran baru bagaimana untuk kita memahami konteks falsafah pendidikan kebangsaan dalam ruang dan persekitaran yang baru, khususnya pasca pandemik COVID-19 ini. Baik, apa yang boleh saya katakan tentang falsafah pendidikan kebangsaan? Ini adalah salah satu topik yang asas yang telah dipelajari oleh semua pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan. Mereka memahami perenggan-perenggan baik-baik kata dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu yang ingin mengimbangkan kemenjadian insan itu kepada empat yang utama:
jasmani, rohani, emosi dan intelek, dan juga ingin melihat insan-insan yang dibangunkan oleh sistem pendidikan itu memberi sumbangan kepada diri mereka, kepada keluarga, kepada masyarakat, negara dan juga dunia. Dan dari segi pembinaan perenggan-perenggan patah-patah atau baik-baik falsafah pendidikan itu tidak menjadi isu. Ia adalah satu kenyataan yang cukup baik, yang cukup murni, yang cukup halus, yang bila kita baca kita merasa begitu lega kerana sistem pendidikan negara mempunyai satu penyataan falsafah pendidikan yang begitu baik. Tetapi itu tidak menyelesaikan isu-isu dalam pendidikan negara. Semata-mata kita mempunyai satu falsafah yang baik, ia belum tentu dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat baru-baru ini misalnya ada kejadian di mana ada seorang ahli akademik yang memandu kereta mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat di jalan raya dan diviralkan. Walaupun itu adalah isu yang terpinggir, kes yang terpinggir, tapi itu memberi satu manifestasi, memberi satu lambang atau isyarat pada kita bahawa seseorang yang mempunyai ilmu pendidikan yang tinggi, yang mahir dan pakar dalam bidang-bidangnya belum tentu mempunyai keinsanan dan budi bahasa ataupun adab yang juga baik. Inilah yang cuba dibangunkan dalam falsafah pendidikan negara. Kita tahu laporan-laporan pelajaran sebelumnya, laporan pelajaran Razak, laporan pelajaran Rahman Talib, begitu juga dengan laporan pelajaran Kabinet 1974, lebih memberi fokus kepada kemenjadian pelajar untuk menjadi sumber manusia. Tetapi wujudnya falsafah pendidikan negara ini atau kemudiannya dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan itu adalah untuk mengimbangi kemenjadian insan itu kepada dua perkara yang besar. Yang pertama adalah menjadi sumber manusia, tenaga kerja, membina kerjaya yang baik. Yang keduanya adalah untuk membina keinsanan dalam diri manusia. Sebab itu kita lihat selepas wujudnya falsafah pendidikan negara ini atau kebangsaan ini, soal-soal nilai-nilai murni itu sangat diberi penekanan yang tinggi. Kita diperkenalkan dengan 16 teras nilai utama, nilai mundi utama. Kemudian dipecah-pecahkan lagi menjadi nilai-nilai murni yang diajarkan dalam bilik darjah. Itu semua adalah berasaskan kepada pemikiran tentang falsafah pendidikan negara atau kebangsaan. Tetapi malangnya, semakin lama kita lihat selepas falsafah pendidikan kebangsaan ini diperkenalkan sejak lebih 32 tahun yang lalu sehingga hari ini, kita dapat lihat bahawa penekanan kepada soal-soal falsafah pendidikan ini semakin lama semakin kurang diberi perhatian oleh Kementerian Pelajaran dalam konteks pelaksanaan. Dia tinggal satu dokumen yang cantik, tetapi dari segi melaksanakan falsafah pendidikan itu sering menjadi isu. Sejauh mana misalnya dalam konteks pendidikan itu kemenjadian pelajar tentang nilai-nilai murni, tentang soal membina rasa hormat menghormati, membina rasa kasih sayang, membina rasa keinsanan itu ditekankan dalam kurikulum pendidikan kita. Kita selalu dengar bahawa soal-soal ini menjadi satu soal yang dikesampingkan. Bukanlah menjadi teras kepada ilmu kepada yang disampaikan kepada pelajar, tetapi disepadukan, ditempelkan nilai-nilai itu dalam kurikulum-kurikulum kita. Kita sebenarnya mengamalkan ini dengan menggunakan pemikiran yang diwarisi daripada penjajahan. Begitulah sifat atau sikap yang diamalkan oleh penjajahan dalam melaksanakan pendidikan dengan melihat membina manusia untuk kerja itu jauh lebih penting daripada membina manusia untuk menjadi insan. Tapi itulah yang kita amalkan dan kita tidak pernah pun menukarkan prinsip pemikiran pendidikan itu kepada membina insan dahulu, kemudian barulah membina pekerja. Jadi selama lebih kurang 60 tahun kita merdeka, itulah amalan kita. Walaupun kita mempunyai satu falsafah pendidikan yang baik, tetapi falsafah itu dari segi pelaksanaannya tidak begitu menonjol. Dia lebih sekadar satu pernyataan yang indah tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam konteks pendidikan negara kita. Dan mengapa dia tidak dapat dilaksanakan? Ada dua sebab. Yang pertamanya adalah wujudnya kepelbagaian etnik
yang dianggap sebagai mempunyai falsafah-falsafah pendidikan masing-masing yang boleh kita lihat dalam pelaksanaan aliran-aliran pendidikan. Ini menjadi satu isu yang besar dalam sistem pendidikan kita. Membina satu falsafah yang bersama-sama dilaksanakan ataupun difahami oleh semua kumpulan etnik itu menjadi satu masalah kepada kita. Yang keduanya dari segi tumpuan kita kepada persoalan apakah tujuan pendidikan kita diberikan kepada anak-anak kita. Sampai hari ini kita masih melihat peperiksaan itu menjadi teras kepada tujuan-tujuan pendidikan. Siapa yang mendapat A, siapa yang mendapat cemerlang dalam pendidikan itu dianggap sebagai yang terbaik. Sedangkan yang dinilai itu hanyalah ruang-ruang ataupun perkara-perkara yang bersifat akademik sahaja, tidaklah bersifat kemenjadian pelajar. Jadi panjang yang ingin kita boleh ulas tentang berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Apapun dengan hadirnya sebuah buku yang baik begini, wacana tentang falsafah pendidikan kebangsaan sepatutnya dikembangkan kembali sekurang-kurangnya di kalangan orang-orang muda, generasi muda, supaya mereka dapat melihat kewujudan sebuah sistem pendidikan itu diacukan ataupun mempunyai acuan kepada sebuah falsafah pendidikan kebangsaan dan bagaimana falsafah ini dapat menyerap dan dihayati oleh generasi muda. Saya fikir buku ini adalah satu buku yang harus dibaca oleh semua pihak, terutamanya penggubal dasar, pemikir-pemikir pendidikan yang generasi baru dan juga kepada pelajar-pelajar khususnya dalam bidang pendidikan. Dan pada saya, guru-guru adalah kumpulan yang juga harus menginsafi dan menghayati tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Dan dengan buku yang setebal ini, dengan perbincangan dan juga penulisan yang begitu detail yang ditulis oleh berbagai pihak dalam buku ini, saya fikir kita bertuah kerana kita ada satu dokumen sebuah buku yang mewacanakan isu falsafah pendidikan kebangsaan ini. Jadi harapan kita KPM khususnya dapat mengangkat kembali wacana, perbincangan, penekanan kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini dalam diri para guru, para ibu bapa, para pembuat dasar, pada pelajar-pelajar, kerana falsafah pendidikan kebangsaan itu adalah roh kepada satu sistem pendidikan kebangsaan. Terima kasih.